Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi kita pada sesi kali ini. Jadi, untuk kali ini kita akan lihat unit 2 dalam buku teks Sains TMK tahun 4, iaitu berkenaan manusia. Jadi, pada hari ini kita akan fokus tentang berkenaan pernafasan manusia. Okey. Baik. Jika kita rujuk pada buku teks muka surat 23, kita akan tengok satu situasi di taman rekreasi. Okey. Baik. Dalam situasi ini terdapat beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita biasa lihat buat sesuatu di taman rekreasi, iaitu kita melakukan senaman. Okey, baik. Jadi dalam situasi ini kita dapat lihat beberapa proses hidup manusia yang dilakukan oleh individu-individu tersebut. Okey. Yang pertama, dia menyatakan tentang individu yang pertama ini, dia menyatakan tentang segarnya udara. Macam mana dia boleh rasa bahawa udara itu segar? Okey. Dia melakukan satu proses hidup yang kita panggil sebagai bernafas. Individu kedua, dia merasa sakit kerana terlanggar batu. Okey. Macam mana dia boleh rasa sakit? Dia terasa sakit dan apa yang dilakukannya, dia memegang kaki yang sakit. Kenapa dia boleh memegang kaki yang sakit pada masa dia merasai kesakitan tersebut? Okey, ini kerana proses hidup manusia, mereka bertindak balas, iaitu bergerak balas manusia. Okey. Individu ketiga, dia mengatakan dia sakit perut dan dia ingin masuk ke tandas. Bila masuk ke tandas, okey, ada satu gerak balas proses hidup manusia, iaitu proses hidup yang biasa dilakukan oleh manusia. Yang penting juga, ini kita panggil satu proses yang kita panggil sebagai penyah tinjauan. Okay. Satu lagi individu, dia merasai penat dan badan dia berpeluh. Kita dapat lihat pada badan dia, kat muka dia berpeluh. Individu yang keempat ini dia telah melakukan satu proses hidup yang kita panggil sebagai perkumuhan. Ini adalah salah satu daripada perkumuhan yang berlaku pada manusia. Okey. Kemudian individu yang kelima. Individu yang kelima, dia menyatakan bahawa bunga tersebut, bunga ini wangi. Macam mana dia boleh tahu bunga itu wangi? Kerana dia menggunakan deria. Okey, deria yang ada pada manusia, ini pun adalah salah satu daripada proses hidup manusia. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada pernafasan, iaitu macam mana manusia bernafas. Okey. Baik, untuk bernafas macam individu sebentar tadi, dia menyatakan segarnya udara. Maksudnya dia menyedut udara. Bila dia menyedut udara, maksudnya dia sudah melakukan satu proses hidup yang dipanggil sebagai pernafasan. Okey, baik. Untuk bernafas, manusia memerlukan beberapa organ dan juga bahagian tubuh. Okey, organ dan bahagian tubuh ini penting semasa proses pernafasan. Jadi, mari kita kenal dulu apa organ pernafasan. Okey, manusia bernafas untuk hidup. Semasa
penafas manusia menyedut udara. Iaitu masuk, dia sedut udara masuk dan kita akan hembus kembali udara untuk keluar. Masuk dan keluar itulah salah satu proses pernafasan. Okey, baik. Dan proses untuk udara masuk dan keluar ni memerlukan beberapa bahagian tubuh dan juga organ. Okey, baik. Bahagian tubuh di dalam badan kita panggil sebagai organ. Bahagian tubuh di luar kita panggil sebagai bahagian. Okey. Baik. Jadi hidung yang pertama, udara untuk masuk ke dalam badan kita memerlukan bahagian yang pertama, hidung. Hidung yang paling penting kita menyedut menggunakan hidung. Okey. Ada juga jika awak boleh katakan ada setengah keadaan kita tidak menyedut udara menggunakan hidung, kita menyedut menggunakan mulut. Okey. Tapi komponen utamanya adalah hidung. Okey. Hidung adalah komponen utama. Jika kita lihat pada gambar ajar buku teks muka surat 24 ini, kita dapat lihat walaupun kita sedut melalui mulut, dia tetap akan masuk ke saluran yang sama di hidung. Tapi bahagian mulut ini bukanlah keadaan utama sewaktu kita bernafas. Jadi, kita anggap hidung adalah antara bahagian utama yang penting sewaktu pernafasan. Hidung, kemudian kita ada satu bahagian yang seperti paip. Kita panggil dia sebagai trachea. Kemudian barulah dia akan pergi ke bahagian kiri dan kanan. Kita ada seperti belon. Ini kita panggil sebagai peparu. Okey, jadi 3 komponen utama sewaktu kita bernafas iaitu hidung, organ trachea dan juga peparu. Okey, semua manusia ada trachea. Awak boleh rasakan pada bahagian badan awak. Jika awak dongak ke langit dan awak gosok di bahagian tekak awak, di bahagian leher awak rasa seperti satu keadaan seperti berketak-ketak ataupun awak boleh rasakan pada bahagian leher awak itu. Okey, itulah trachea. Okey, baik. Jadi komponen yang terlibat sewaktu pernafasan, yang pertama hidung, yang kedua trachea dan ketiga peparu. Okey, ketiga-tiga organ ini dia bersambung. Jadi dia adalah merupakan salah satu laluan udara yang terlibat sewaktu kita tarik nafas, iaitu udara daripada luar masuk ke badan, dan juga kita menghembus nafas daripada udara daripada badan keluar ke persekitaran. Okey. Baik. Kita akan tonton satu video. Beberapa orang pelajar sedang bermain bola sepak di padang sekolah. Walaupun pagi itu sejuk, mereka tetap berpeluh. Aktiviti ini juga membuatkan mereka bernafas dengan sangat cepat. Apakah proses-proses hidup yang dijalankan oleh mereka? Pernafasan adalah satu proses hidup yang melibatkan udara disedut ke dalam badan dan disingkirkan daripada badan. Cara manusia bernafas dan organ yang digunakan untuk bernafas berbeza daripada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bahagian-bahagian badan yang berkaitan dengan proses pernafasan manusia adalah hidung, trachea dan peparu. Manusia normal mempunyai 2 peparu, peparu kanan dan kiri. Hidung disambungkan ke peparu oleh trachea, salur udara. Hidung dan trachea membentuk saluran pernafasan. Saluran pernafasan membolehkan udara daripada hidung memasuki peparu.
Respirasi adalah proses mengambil oksigen di dalam udara yang kita sedut dan menyingkirkan karbon dioksida dan wap air di dalam udara yang kita hembus keluar. Peparu dipanggil sebagai organ pernafasan kerana pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida berlaku di situ. Okey, baik. Jadi ini adalah satu video mengenai organ pernafasan manusia. Okay, saya akan jelaskan. Daripada video tersebut, kita tahu bahawa kita menyedut udara. Dan udara itu akan masuk melalui udara tersebut akan masuk melalui hidung dan ke trachea dan juga peparu. Okey, begitu juga waktu kita hembus nafas, udara itu akan keluar daripada peparu pergi ke trachea dan juga hidung seterusnya ke persekitaran. Okey. Baik. Jadi proses pernafasan manusia seperti dalam video terangkan tadi, saya akan terangkan balik supaya awak lebih faham. Di udara sekeliling, okey. Baik. Di udara sekeliling, saya akan tukar color. Okey, di udara sekeliling kita ni ada udara. Okey. Dalam udara yang ada sekeliling kita ni, di mana-mana tempat pun ada udara. Di dalam udara sekeliling kita ni ada ada beberapa gas yang terdapat dalam udara sekeliling kita. Okey, dalam udara kita ni ada beberapa gas dan antaranya gas yang ada adalah gas oksigen. Okey, oksigen. Ada banyak oksigen. Okey, warna biru ni oksigen. Okey. Antara gas yang ada dalam udara sekeliling kita ni, dalam angin yang awak rasa, dalam udara, dalam gelembung udara, dalam air yang awak dapat lihat, udara ada di mana-mana. Dalam air pun ada udara, cuma kandungannya sedikit. Di dalam sekeliling kita pun ada udara dan juga selain daripada oksigen, ada juga gas yang kita panggil sebagai karbon dioksida. Okey. Tapi gas yang kita akan sedut, kita nak sedut oksigen. Okey. Baik, kita tengok apa yang berlaku di bahagian hidung. Okey, di bahagian hidung, sewaktu kita tarik nafas, kita secara automatik akan menyedut udara. Okey, ini kita manusia. Ini ada hidung, mulut. Okey. Okey. Baik. Ini bahagian rongga hidung. Terus ada dua peparu. Okey, saya lukis. Walaupun tak cantik, tak apalah. Okey. Apabila kita menyedut di bahagian hidung, okey, kita akan menyedut gas yang utama yang berada di sekeliling kita, iaitu kita menyedut gas oksigen. Walaupun gas-gas lain turut disedut, tetapi gas utama yang kita sedut adalah oksigen melalui hidung. Okey. Kita tidak hanya menyedut, kita sedut udara, kita tak hanya sedut oksigen sahaja, kita akan sedut semua gas yang ada. Tetapi gas yang utama ada di udara kita adalah oksigen. Jadi majoriti yang masuk ke dalam bahagian hidung dan juga badan kita adalah oksigen. Jadi oksigen banyak masuk. Okey. Karbon dioksida pun masuk.
Okey, katakan kita menyedut udara, kita boleh katakan yang paling banyak disedut adalah oksigen. Okey, baik, oksigen yang disedut banyak, kadang-kadang kita mungkin tersedut juga satu atau dua partikel ataupun karbon dioksida. Mungkin juga kita akan sedut beberapa perkara yang ada di bahagian udara seperti habuk-habuk dan sebagainya. Itu akan ditapis pada bahagian hidung. Okey, habuk-habuk tidak akan memasuki paru-paru kerana dia ditapis oleh bulu-bulu yang berada pada bahagian hidung. Itulah fungsi bulu hidung yang kita ada. Okey, baik. Jadi, untuk benda yang bukan gas ditapis di bahagian hidung. Jadi, yang lepas daripada hidung itu adalah gas sahaja. Dan gas-gas lain juga turut disedut, oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, baik. Selepas dah melalui bahagian hidung dan rongga hidung di sini, okey, udara tersebut iaitu gas-gas oksigen dan karbon dioksida yang majoritinya adalah oksigen sebab kita perlukan oksigen untuk bernafas akan melalui satu bahagian dipanggil trakea tadi. Okey, trakea ini dia akan melalui turun ke bawah untuk pergi ke paru. Cuba lihat dekat sini. Waktu kita tarik nafas, kita dapati oksigen. Yang warna biru ini oksigen, yang warna merah ini karbon dioksida. Dua gas yang terlibat iaitu oksigen. Ingat dua gas ini. Oksigen. Okey. Oksigen kita nak, karbon dioksida kita buang. Kita tak nak. Okey. Walaupun dia masuk juga sedikit, tetapi kita tak nak. Kita akan buang kembali. Karbon dioksida. Okey. Baik. Gas yang karbon dioksida ni kita tak nak. Gas oksigen kita nak. Ingat oksigen warna biru, karbon dioksida warna merah. Okey, karbon dioksida kita tak nak. Oksigen kita nak. Okey, jelas? Baik, jadi kita tengok di bahagian trakea ni. Bahagian trakea ni banyak oksigen yang disedut sebab badan kita memerlukan oksigen dan mungkin terlepas karbon dioksida 2, 3, 4, 5 sedikit sahaja. Majoriti yang kita sedut itu adalah oksigen. Dan sewaktu kita hembus, oksigen tadi sudah bertukar menjadi karbon dioksida. Bila kita hembus, dia akan melalui juga dekat trakea tadi. Masuk pun melalui trakea, turun pun masuk melalui trakea, keluar pun melalui trakea. Trakea ni seperti satu paip getah. Itu adalah laluan utama untuk udara keluar masuk daripada hidung ke satu lagi organ iaitu paru. Okey. Baik. Jadi bila kita tarik, kita perlukan banyak oksigen. Tarik nafas perlukan banyak oksigen daripada hidung yang banyak tadi masuk dan melalui trakea. Dapat tengok warna biru lebih banyak pada warna merah. Bermakna oksigen lebih banyak daripada karbon dioksida. Dan juga bila kita hembus, kita dapati warna merah lebih banyak daripada warna biru. Bermakna karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen. Maksudnya kita buang karbon dioksida ni, kita tak nak. Badan kita akan tukar. Oksigen tadi masuk ke bahagian badan kita akan tukar menjadi karbon dioksida. Karbon dioksida kita buang. Maksudnya kita masuk buang. Macam awak makan nasi, awak akan buang.
Tapi kita tak akan buang dalam bentuk nasi. Bila kita makan-makan, setiap makanan yang kita makan itu akan buang dalam bentuk yang lain. Sama juga kita akan, waktu bernafas, kita ambil oksigen, kita akan buang kembali melalui laluan yang sama tetapi bentuk yang berbeza iaitu karbon dioksida. Okey, di trachea hanyalah sebagai satu laluan, tidak ada apa-apa yang berlaku. Keluar masuk daripada hidung untuk sedut pergi ke trachea hanya melalui yang paling utama yang penting adalah bahagian seterusnya. Organ ini yang paling penting. Kita panggil dia sebagai peparu seperti video katakan ada bahagian kiri dan kanan. Di dalam peparu pula dia seperti belon. Dalam belon ada belon-belon kecil. Itulah bentuk peparu kita, kiri dan kanan. Okey. Dan juga dalam peparu tu, setiap peparu tu ada berjuta-juta, berbilion-bilion gelembung kecil yang memang sangat kecil di dalam. Bukan di bahagian luar tetapi di dalam kita panggil dia satu bahagian ini iaitu alveoli. Alveoli. Okey. Baik. Jadi di tempat inilah, di dalam peparu inilah berlaku proses di mana oksigen tadi masuk ke badan. Daripada peparu ni, oksigen ni akan masuk dekat bahagian peparu ni ada banyak salur darah. Okey, ada banyak. Maksudnya ada banyak wire-wire. Wire-wire salur darah, tempat darah mengalir. Okey, badan kita ada banyak salur darah daripada hujung kepala sampailah hujung kaki, termasuklah dekat tangan, hidung, kaki, kulit dan sebagainya. Banyak salur darah dan antara yang kawasan terbanyak adalah di bahagian peparu. Okey, di sinilah yang berlaku oksigen tadi bila dah masuk, dia masuk tadi dia akan pergi ke peparu kiri dan kanan yang kita sedut tadi. Okey, bila masuk di sini dia akan masuk melalui satu kantung-kantung yang lebih kecil daripada peparu ni pun dah satu kantung. Dalam peparu pula ada kantung-kantung yang kecil. Okey. Jadi bila masuk di sini, saya lukis dekat sini, bila dia masuk dekat hujung-hujung cabang ni ada alveoli. Okey, dalam alveoli ni udara yang masuk tadi oksigen saya tulis O2. Okey. Oksigen ini akan masuk ke badan. Sebab dekat badan ni ada banyak salur darah. Ada salur darah, dia akan meresap masuk ke badan. Okey. Darah-darah kita yang dah mengalir tadi dia akan bagi balik. Bila oksigen dah masuk, dia kena bagi semula. Dia bagi pula satu udara yang kita panggil sebagai karbon dioksida. Saya bagi CO2. Okey. Baik. Jadi dia akan bertukar. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar daripada salur darah. Ini salur darah ni. Ini salur darah. Okey, ini yang bulat warna kuning ini, inilah dinamakan sebagai alveoli. Okey, gambar rajah yang sebenarnya lebih kurang macam ini. Okey. Baik. Jadi, bila dia akan buat pertukaran, oksigen masuk ke salur darah, karbon dioksida daripada salur darah ini, akan masuk ke bahagian alveoli. Okey, bila dia dah masuk, penuhlah karbon dioksida. Jadi, oksigen tadi dah jadi sikit dalam peparu. Apa yang kita buat? Kita hembus. Sebab itulah bila kita bernafas, kita akan tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Sebab benda ini berlaku sangat sekejap. Awak tarik nafas, awak hembus. Kadang-kadang awak sendiri pun tidak sedar berapa banyak awak tarik nafas dalam masa seminit. Okey. Baik. Jadi, perkara ini berlaku dan karbon dioksida dah penuh. Apa yang berlaku, kita akan hembus, keluarkan. Sebab itulah dekat trachea tadi,
waktu kita tarik banyak oksigen. Sewaktu kita tarik nafas, banyak warna biru. Oksigen. O2. Oksigen. Ringkasnya kita boleh tulis O2. 2 kecil. Okey. Baik. Banyak oksigen. Bila kita hembus, banyak karbon dioksida. Sebab tadilah dekat peparu tadi, bila kita hembus, banyak warna merah. Maksudnya karbon dioksida banyak. Apa yang berlaku sebab di peparu tadi, kita sudah menukarkan oksigen kepada karbon dioksida. Oksigen dia masuk dalam badan melalui salur darah. Karbon dioksida dia keluar daripada badan melalui salur darah pergi ke alveoli. Okey. Dan bila kita hembus daripada alveoli pergi ke peparu, daripada peparu pergi ke trachea dan seterusnya hidung hembus. Kita hembus. Okey. Baik. Jadi dua proses yang kita lakukan dan itulah yang berlaku di bahagian peparu. Jadi paling penting sekali adalah peparu di mana oksigen masuk ke badan dan juga karbon dioksida keluar daripada badan. Dan inilah tempat yang paling penting. Okey. Baik. Ini kita boleh tengok waktu kita tarik nafas apa yang berlaku, waktu kita hembus nafas apa yang berlaku. Ingat satu perkara bahawa pertukaran oksigen, saya tulis O2, oksigen O2 kepada karbon dioksida berlaku di bahagian yang paling penting iaitu peparu. Okey. Okey, bahagian inilah yang paling penting di mana oksigen yang warna biru tu disedut. Inilah bahagian yang penting. Oksigen akan bertukar kepada karbon dioksida. Kita cuma tukar. Oksigen masuk ke badan, karbon dioksida daripada badan masuk ke peparu. Jadi, ingat peparu adalah organ yang paling penting dalam pernafasan. Trachea pun penting, hidung pun penting. Hidung untuk kita sedut dan juga tapis-tapis debu-debu yang berada di sekitar udara. Trachea sebagai satu laluan untuk dia keluar masuk. Peparulah tempat yang bertukar di mana oksigen bertukar kepada karbon dioksida. Okey. Baik. Jadi, apabila kita bernafas, dua perkara kita akan buat iaitu tarik dan juga hembus. Okey, awak boleh letakkan jari awak di bahagian hidung dan awak tarik nafas. Awak boleh rasakan udara daripada luar masuk ke dalam hidung. Okey, sama juga awak hembus nafas, letak jari di bahagian hidung. Awak boleh rasakan bahawa sewaktu awak hembus nafas, udara daripada badan kita keluar. Okey. Baik, dalam udara ada gas-gas itu karbon dioksida dan juga oksigen. Tetapi kuantiti oksigen lebih banyak di udara. Baik, apa yang berlaku? Waktu kita hembus tarik nafas, udara akan masuk yang pertama pergi dekat bahagian hidung. Okey, itulah satu-satunya lubang yang boleh udara lalui untuk ke peparu, hidung. Walaupun kita ada menyedut udara melalui mulut, tetapi dia akan tetap ke rongga hidung. Sebab rongga mulut dan juga rongga hidung, dia bersambung. Tetapi kita tidak menyedut udara sepanjang masa menggunakan mulut. Okey, mungkin ada sesetengah keadaan sahaja. Itu bukan normal bagi kita. Okey, daripada hidung dia akan pergi ke bahagian seperti paip yang berketak-ketak. Kita panggil dia sebagai trachea. Daripada trachea dia akan pergi ke bahagian seterusnya seperti belon kiri dan kanan. Kita panggil sebagai peparu. Okey, hembus nafas pun sama.
daripada peparu. Okey, tadi udara dah penuh dekat peparu. Seperti belon, kita tiup udara, masukkan udara, dia akan kembang. Okey, jadi bila kembang, dia nak pergi ke mana, kita terpaksa buang balik. Untuk masukkan udara baru, mesti buang balik. Barulah boleh masuk. Kalau tak, dia akan sentiasa mengembang. Okey, untuk kita hembus nafas, kita nak buang balik udara yang penuh tadi. Waktu penuh ni, dia dah bertukar menjadi karbon dioksida. Tengok, anak panah pun daripada biru. Daripada biru dah bertukar menjadi merah. Sebab merah ni menunjukkan bahawa karbon dioksida yang banyak. Okey, daripada anak panah, daripada peparu, dia akan pergi balik ke traki. Ya, seterusnya ke bahagian hidung. Okey. Seterusnya bahagian hidung barulah pergi ke bahagian udara. Udara sekitar. Okey, baik. Jadi, kalau saya lukis dua keadaan yang berbeza. Yang warna biru, oksigen banyak, udara yang kita sedut. Okey. Cerita dia, udara tadi daripada luar masuk melalui hidung. Okey. Pertama, dia akan pergi dekat hidung. Bila dah masuk dekat hidung, dia akan melalui satu bahagian kita panggil sebagai traki. Ya. Okey. Ini waktu kita sedut. Warna biru sebab banyak oksigen yang disedut. Kita menyedut, kita perlukan gas. Kita bukan perlukan udara tersebut, tetapi gas di dalam udara. Itulah yang kita perlukan. Okey. Seterusnya, bila dia dah sampai dekat trachea, udara ini akan masuk ke dua-dua belah peparu. Ada dua cabang, dia akan masuk ke peparu. Okey, dekat sinilah kita akan secara automatik akan buat pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida. Okey, karbon dioksida bila masuk dekat sini, apa yang berlaku? Dia akan masuk ke salur darah dan pergilah ke bahagian badan. Dia udara, oksigen ni dan juga karbon dioksida ni berada di dalam bahagian darah kita. Darah kita ada jalan dia masing-masing dan dia akan masuk melalui salur darah. Daripada sinilah yang dia akan hantar ke bahagian otak, pergi ke tangan, pergi ke kaki, pergi ke ibu jari, pergi ke mata dan sebagainya. Okey. Baik, bermulanya daripada sini dan berakhir pula pada sini. Bila dia dah pusing satu badan, okey, dia akan menjadi karbon dioksida. Daripada badan akan masuk ke peparu, iaitu daripada salur darah tersebut, dia masuk ke bahagian alveoli. Ingat, alveoli, kantung-kantung kecil di dalam peparu. Okey, baik. Sama juga macam oksigen tadi, dia bertukar di alveoli. Daripada alveoli tu banyakkan salur darah, itulah dia masuk. Dan juga salur darah dia akan keluarkan balik karbon dioksida dan masuk oksigen, dibuang karbon dioksida di alveoli. Okey, jadi dia akan bermula, ceritanya perjalanan dia bermula daripada peparu, dia akan masuk ke trachea. Okey, jadi dia terbalik daripada menarik nafas. Laluan hembus, dia akan keluar dan juga pergi ke bahagian sekitar melalui hidung. Kalau tarik nafas tadi, dia bermula di hidung. Hembus nafas, dia bermula di peparu. Okey. Baik. Kandungan oksigen macam saya ceritakan tadi. Oksigen dekat luar banyak. Yang kita tarik ini, saya kena tukar color kalau tak awak confused. Okey. Baik. Untuk oksigen saya warnakan sebagai warna biru. Oksigen paling banyak di sekitar udara.
Ya, di dalam udara luar banyak oksigen. Okey, di dalam badan kita banyak karbon dioksida sebab kita pakai oksigen tadi dan oksigen itu digunakan menjadi karbon dioksida. Ingat, sini O2 nama dia oksigen. Okey. Yang CO2 nampak jelas dan saya padam. CO2 kita panggil dia sebagai karbon dioksida. CO2 C tu karbon, H bahasa Melayu K karbon. Okey, karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ni banyak di bahagian badan. Oksigen banyak di bahagian luar. Jadi bila kita tarik nafas, kita dapat lihat, tengok sini, bila kita tarik nafas, dan kita tarik udara, tetapi udara di luar tu lebih kaya dengan oksigen. Lihat, kita tarik banyak. Masuklah dalam hidung, pergi ke sini, dan dekat sinilah dia bertukar. Dia oksigen tersebut tukar warna biru. Okey, oksigen tersebut masuk ke badan dan badan kita bagi balik biar banyak satu lagi jenis gas iaitu karbon dioksida. Dia penuhkan balik bila kita hembus banyak karbon dioksida yang keluar. Okey, baik. Jadi kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa pernafasan adalah berbeza. Tarik nafas berbeza jumlah dia, hembus nafas pun berbeza. Okey. Baik. Okey, baik. Udara yang disedut, tengok dekat sini muka surat 29. Udara yang disedut mengandungi lebih oksigen berbanding dengan udara yang dihembus. Udara yang hembus mengandungi lebih karbon dioksida berbanding yang masuk. Okey, maksudnya yang kita sedut ni banyak dengan oksigen, yang kita buang ni, kita hembus banyak dengan karbon dioksida. Kenapa jadi macam tu? Disebabkan pertukaran gas di bahagian peparu. Udara ada gas dan gas tersebut oksigen dan juga karbon dioksida. Di peparu dia bertukar. Oksigen masuk dalam badan, karbon dioksida keluar daripada badan masuk ke peparu. Okey, jelas. Okey, baik, kita tengok video seterusnya berkenaan tarik dan hembus. Okey, tengok dalam bentuk animasi. Michael mengambil bahagian dalam perlumbaan pada hari sukan sekolah. Walaupun dia menang perlumbaan tersebut, dia termengah-mengah di garisan penamat. Jurulatih mengatakan bahawa Michael termengah-mengah kerana dia perlu menyedut lebih banyak udara ke dalam peparunya. Udara mengandungi oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Pernafasan adalah proses pengambilan udara ke dalam badan dan menyingkirkan udara keluar daripada badan. Pengambilan udara dipanggil menarik nafas dan udara tersebut dipanggil udara yang disedut. Menyingkirkan udara dipanggil menghembus nafas dan udara tersebut dipanggil udara hembusan. Peparu dilindungi oleh tulang rusuk dan diafragma membantu mengawal tekanan dalam peparu. Apabila kita menarik nafas, udara masuk ke dalam badan melalui hidung atau mulut. Semasa menarik nafas, dada bergerak ke atas dan keluar. Diafragma mengecut dan mendatar. Ini menyebabkan dada dan peparu mengembang. Pada masa yang sama, udara mengalir melalui hidung, turun ke trakea dan kemudian ke peparu. Udara yang disedut kaya dengan oksigen dan mempunyai kurang karbon dioksida berbanding udara hembusan.
Oksigen diserap oleh badan dari peparu. Apabila kita menghembus nafas, udara keluar daripada badan kita melalui hidung atau mulut. Semasa menghembus nafas, dada bergerak ke bawah dan ke dalam. Diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Dada dan peparu kembali kepada saiz asal. Pada masa yang sama, udara mengalir keluar daripada peparu ke trakea dan keluar melalui hidung atau mulut. Udara hembusan mempunyai kurang oksigen, tetapi mengandungi wap air dan lebih banyak karbon dioksida daripada udara yang disedut. Karbon dioksida disingkirkan ke peparu oleh badan. Okey. Baik, selesai tonton video. Okay, baik, kita bincangkan. Tadi kita dah bincangkan, sebelum video tadi kita dah bincangkan apa yang berlaku kandungan oksigen sewaktu kita tarik dan juga hembus. Kandungan gas oksigen dan juga karbon dioksida. Sewaktu tarik nafas, gas oksigen lebih banyak. Sewaktu hembus, gas karbon dioksida lebih banyak. Awak boleh nampak daripada video tersebut. Okey. Sekarang kita nak cerita tentang pergerakan dada. Bila kita tarik hembus, awak perasan dada awak akan bergerak gerak. Bukan bergerak ke kiri kanan tapi bergerak ke atas dan juga ke bawah. Kenapa perkara ini berlaku? Okey. Baik, seperti video terangkan tadi, apabila kita tarik nafas, dada kita akan menaik. Bila kita hembus nafas, dada kita menurun. Awak anggapkan peparu kita sebagai sebuah belon. Awak biasa dengan belon, awak tahu. Bila kita masukkan udara di dalam belon, belon ini akan mengembang lebih besar. Okey. Bila udara banyak dalam sini, secara automatiknya dalam belon ini akan lebih besar, dia akan mengembang. Okey, konsep belon ni sama seperti konsep peparu. Peparu ni seperti belon tetapi dia hanya ada satu warna saja. Tak seperti belon ada banyak-banyak warna. Okey, konsepnya sama. Bila banyak udara masuk, okey, saya lukis peparu. Okey, ni daripada trakea. Okey, ni peparu bila kita tengok daripada tepi. Lebih kurang macam ni. Yang sebelah sana tu ada. Okay, ni badan, ni belakang badan awak, leher. Okay, ni dada awak. Okay, kita tengok daripada tepi. Okay, sini ada tulang dekat depan. Ada tu. Tak. Okay, sewaktu kita tarik nafas, udara daripada luar masuk melalui trakea dan memenuhi dekat bahagian peparu untuk gas oksigen masuk ke badan, karbon dioksida keluar. Okey, apa yang berlaku? Peparu ini tadi, peparu tadi dia akan mula membesar. Okey, bila dia besar, seperti kita letakkan belon di dalam bekas. Okay, katakan awak letak belon dalam satu kotak. Bila semakin besar belon ni, bila belon ni semakin besar, dia akan menolak kotak ini, betul kan? Jadi sama juga, bila peparu kita semakin membesar, dia akan menolak tulang rusuk. Dan tulang rusuk ni akan menolak kulit dada awak, menyebabkan dada awak menaik. Awak boleh letakkan tangan di bahagian dada. Okey, letakkan rapat-rapat. Sedut nafas, awak dapat rasakan dia menaik disebabkan paru-paru kita ni penuh dengan udara dan dia membesar. Bila penuh dengan udara, sementara oksigen nak masuk ke badan, karbon dioksida nak masuk ke paru-paru, dia akan membesar, penuh dengan angin-angin. Penuh dengan udara. Jadi dia akan menolak tulang rusuk yang di depan tu dan seterusnya tulang rusuk ni akan menolak kulit dada awak
dan awak dapat rasakan bahawa dada awak menaik. Okey. Baik. Jadi bila hembus nafas yang besar tadi, okey, peparu ini akan mengecut. Saya buat color lain. Okey, peparu yang sedang kembang tadi akan mengecut. Okey, dia kecut sebab awak dah buang udara. Sama macam belon, awak buang dia kempis balik. Sama juga. Jadi dada yang ditolak tadi kembali ke bentuk asal, kembali ke bahagi asal. Tulang rusuk yang ditolak tadi kembali kepada asal dan awak dapat rasakan dada awak menurun. Okey. Baik. Jadi ada dua bahagian apa yang berlaku. Satu, bila kita tarik nafas, berlaku sesuatu pada peparu dan juga berlaku sesuatu pada bahagian dada. Okey, kita buat. Okey, baik. Sini kita buat menarik nafas. Menarik nafas. Sini hembus nafas. Okey. Baik. Bila tarik nafas, udara masuk. Apa jadi pada peparu? Peparu. Okey, peparu dia akan tulisan buruk pula. Maaf ya sebab saya menggunakan tertikus untuk menulis. Jadi tulisan tidak cantik. Okey, jap. Apa yang berlaku? Satu keadaan peparu. Okey, apa jadi pada peparu? Peparu dia akan mengembang. Okey. Mengembang sebab udara memenuhi peparu. Apa jadi pada dada? Okey, dada dia menaik. Okey. Baik, bila kita hembus nafas peparu yang mengembang tadi, kita boleh kata dia lawan kembang kendur. Okey. Baik, kita panggil mengempis. Okey. Tapi dia tak kempis. Kita boleh kata sebab dia balik kepada bentuk asal. Okey, peparu boleh kembali normal. Okey. Ke bentuk asal dia kembali normal. Okey, dada yang naik tadi akan menurun. Okey, kita tak boleh kata peparu jadi mengempis. Memang lawan mengembang tu mengempis, tetapi kalau mengempis maksudnya paru kita tu jadi mengecil sangat. Dia sepatutnya kembali ke bentuk asal. Okey, dada dia akan menurun. Okey, baik. Kalau payah sangat awak nak ingat apa yang berlaku pada peparu dan juga dada sewaktu tarik hembus nafas, awak bayangkan belon di dalam kotak. Awak hembus belon, awak hembus, okey, awak masukkan udara. Bila masukkan udara, kita panggil tarik nafas. Belon mengembang dan menolak kotak. Akhirnya kotak itu akan nampak naik sedikit. Bila kita hembus nafas, udara daripada belon keluar, belon itu mengempis ataupun kita kembali normal. Kembali kepada asal. Okey. Baik, dada akan menurun, belon kotak tadi yang macam menaik. Jadi tegang tadi dia akan turun kembali. Baik. Jadi itu saja yang kita belajar pada hari ini tentang organ pernafasan.
Kita recap balik organ pernafasan ada hidung, trakea, paru. Macam mana? Apa yang berlaku? Waktu tarik nafas, udara daripada luar masuk ke hidung. Daripada hidung pergi ke trakea. Daripada trakea pergi ke paru. Okey, waktu hembus nafas, udara daripada paru pergi ke trakea, pergi ke hidung, pergi ke sekitar. Okey. Macam mana pula dengan kandungan oksigen? Oksigen sewaktu tarik lebih banyak. Okey. Oksigen dan juga karbon dioksida ni dua-dua ada dalam udara. Kita tarik udara tapi yang kita nak adalah gas dalam udara. Dalam udara ada pelbagai benda. Ada wap air, ada debu, ada habuk, ada asap. Dan juga macam-macam gas, tapi gas yang kita nak perlukan sewaktu bernafas, karbon dioksigen dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida ni yang kita hembus. Waktu tarik nafas, oksigen banyak. Waktu hembus, karbon dioksida banyak. Kerana apa? Kerana oksigen di paru dia masuk ke badan. Jadi dia jadi sedikit. Karbon dioksida daripada badan masuk ke paru. Dia jadi banyak. Sebab itu dah berbezanya waktu kita tarik dan hembus nafas. Okey. Baik. Dan juga pergerakan dada waktu tarik, paru kita akan kembang sebab udara masuk. Dua-dua gas tu masuk tetapi oksigen banyak-banyak masuk. Okey, apa jadi bila paru kembang, dia tolak tulang rusuk dan ditolak kulit dada awak menyebabkan dada awak menangis. Bila kita hembus, okey, kita buang udara keluar daripada paru kita kembali normal. Dada yang tak boleh menaik akan menurun. Okay, baik, itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih.